Kalau kamu tak tahu guna kuasa kamu untuk memperjuangkan nasib rakyat yang hari ini sengsara, lebih baik letak jawatan. Saudara, malam ni tajuk kita ialah berhubung kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Tengku Zafrul yang mengatakan bahawa kerajaan tidak ada kuasa untuk memaksa bank memberikan moratorium. Semalam dalam satu utusan oleh Bapa Perutusan Negara iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau memberitahu bahawa moratorium akan diberikan secara automatik kepada semua yang dari golongan the B40 dari golongan the B40, walaupun ada dikatakan untuk mereka yang hilang pekerjaan dan sebagainya, tetapi saya rasa ramai yang beranggapan bahawa semua B40 akan menikmati moratorium secara automatik. Sebenarnya tidak ada moratorium secara automatik, tuan-tuan. Yang sebenarnya semua yang kehilangan pekerjaan di kalangan the B40 boleh memohon, hanya B40 boleh memohon untuk mendapatkan moratorium daripada pihak bank. Saya nak tanya dengan Tengku Zafrul, dia mengatakan seolah-olah macam kerajaan ini tidak ada kuasa. Yang sebelum ini kita berikan moratorium pada PKP pertama tu, agak-agak kerajaan buruk mana yang berkuasa ketika itu. Kenapa pada ketika itu kita boleh minta pihak bank untuk memberikan moratorium selama 6 bulan? 6 bulan kita boleh minta pihak bank bagi moratorium secara automatik kepada semua. Semuanya ditawarkan secara automatik dan kita cuma jawab setuju terima dengan tak setuju terima saja. Tetapi kenapa kali ini nak minta 3 bulan pun dah lah tak boleh diberikan secara automatik kepada semua, tak boleh diberikan secara automatik kepada semua the B40, tapi hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan saja. Saya nak beritahu yang susah hari ini bukan hanya mereka yang hilang pekerjaan. Yang susah hari ini termasuklah mereka yang berniaga sendiri, yang tidak ada pekerjaan tapi dia ada perusahaan sendiri. Goreng pisang, jual burger, ataupun buka kedai makan kecil, gerai dan sebagainya. Semua orang susah. Bukan hanya the B40, sekarang dia dah masuk the top 20 dan the M40 pun hari ini merana akibat ada kerajaan yang tak berapa cerdik di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Jadi saya nak beritahu dengan Zafrul, kalau kamu duduk di situ, kamu tak ada tak boleh nak suruh bank negara negotiate dengan pihak bank, maka lebih baiklah sebelum kamu terus memalukan diri kamu, lebih baiklah kamu meletakkan jawatan secara terhormat. Kerana you are really incapable to be the finance minister. Memang tak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan, tidak langsung ada kemampuan untuk berdiplomasi dengan pihak bank. Benda ni boleh arahkan bank negara. Bank negara di bawah jajahan dan takluk kamu. Kamu boleh nasihatkan bank negara untuk negotiate on behalf of the government. Untuk negotiate bagi pihak rakyat yang hari ini sengsara, yang hari ini berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Kamu dah lockdown, walaupun lockdown ni separuh masa. Tetapi semua orang sengsara. Dengan kuasa yang ada pada kamu, yang meluluskan lesen bank, dengan kuasa yang ada pada kamu, banyak benda yang bank nak buat, dia kena refer dengan Kementerian Kewangan. Kalau kamu tak tahu guna kuasa kamu untuk memperjuangkan nasib rakyat yang hari ini sengsara, lebih baik letak jawatan.
Lepas baik letak jawatan, apa guna ada kuasa besar? Kamu pegang kantung negara, perbendaraan negara, nak minta bank buat sedikit favor, bagi moratorium kepada mereka-mereka yang berhutang dengan dia, itu pun kamu tak boleh buat. Busuk-busuk pun kena ingat, kamu menjaga perbendaraan negara. Bank yang tidak mahu membantu kerajaan, membantu rakyat ketika ini, kamu boleh arahkan kementerian-kementerian untuk tidak menyimpan duit di bank-bank tersebut. Itu pun kamu tak boleh buat. Macam mana? Ataupun sememangnya kamu ini, disebabkan kamu datang daripada latar belakang perbankan, kamu ada hubungan baik, hari ini kamu bertindak, berfikir, membuat keputusan berdasarkan kepentingan rakan-rakan kamu di sektor perbankan dan tidak meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Ini je jawapan dia. Kita minta saudara Zafrul kita ni untuk memperjelaskan kepada rakyat Malaysia apa yang susah sangat. PKP pertama kita boleh dapat 6 bulan. Kamu buat total lockdown setengah masa ni, kamu tak boleh bagi, tak boleh bagi 3 bulan secara automatik kepada semua sektor. Bagi pada semua sektor, bagi pada semua individu. Tak kira B40 ke, M40 ke, top 20 ke. Dan terpulang kepada mereka kalau mereka punya perniagaan tidak terjejas atau buat duit lebih daripada musim pandemik ni, maka biarkan mereka bayar hutang mereka macam biasa. Tetapi bagi pilihan, tawarkan dulu seperti mana dalam PKP yang pertama. Ketika itu kamu juga jadi Menteri Kewangan. Kalau kamu boleh buat, dan ketika itu tahun tersebut 2020 pihak bank buat duit, kita tengok gaji-gaji CEO bank-bank pun bonus-bonus mereka pun naik, kenapa sekarang tidak boleh? Ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Kenapa sekarang tidak boleh? Jadi kalau sesiapa yang ada sebarang persoalan yang nak dibangkitkan pada malam ini, bolehlah salurkan maklumat tersebut ataupun soalan tersebut di nombor 017-3445-120. Boleh rujuk dengan saudara Wan Kuris. Silakan saudara Wan Kuris. Okey tu, berkenaan dengan Tengku Zafrul tadi kata tidak ada kuasa untuk mengarahkan bank untuk buat itu buat ini oleh kerajaan. Ya. Ada tak bank-bank yang di Malaysia ni yang ada share dengan kerajaan tu? Banyak ada bank. Kenapa tak gunakan tiket tu? Banyak bank ada, bank rakyat boleh. Bank pertanian pun boleh. Dengan kerajaan tu? Itu ada kaitan dengan kerajaan. Jadi kenapa tak ada banyak bank-bank yang boleh dianggap sebagai GLC juga. Ya. Jadi boleh tak Zafrul senaraikan nama bank yang boleh? Itulah dia masalahnya. Kita tak mau dengar lah alasan bodoh yang mengatakan bahawa bank tak ada kuasa, bahawa Kementerian Kewangan tak ada kuasa, kerajaan tak ada kuasa. We are not stupid. Engkau ada akta darurat sekarang ni. Kena ingat tau, di bawah ordinan darurat, perjanjian pun boleh ni, revoke. Ya. Betul. Mana-mana bangunan, contoh bangunan bank, dia boleh arahkan bank, bangunan ni kita nak pakai sebagai pusat vaksinasi. Kau ada kuasa, kau guna kuasa untuk kebaikan rakyat, bukan untuk penjagakan orang, lock up orang. Kau pakai kuasa ni. Tapi untuk contohnya minta moratorium, kau tak boleh pakai kuasa ni. Mana ni kau kerajaan yang bodoh? Tempat yang patut guna kuasa untuk menjaga kepentingan rakyat, kamu tak guna kuasa. Untuk jaga temolok kamu gunakan kuasa. Untuk bagi projek direct nego, kamu gunakan ordinan darurat. Benda-benda yang tidak ada kaitan, yang tidak diluluskan dalam belanjawan, kamu boleh bagi secara direct nego.
Lepas tu buat kenyataan kata kami hanya berbelanja perkara-perkara yang sudah diluluskan dalam belanjawan 2021. Ingat kita ni bodoh ke? Kalau kamu hanya berbelanja benda yang telah diluluskan dalam belanjawan 2021, kau tak adalah gila nak pergi buat darurat. Yalah. Betul tak? Betul. Dia ingat kita tak boleh fikir apa benda dia buat. Dia dah buat macam-macam. Untuk jaga kepentingan kroni dia, untuk pastikan bersatu, ada modal yang cukup untuk berhadapan dengan pilihan raya akan datang. Tetapi sedikitlah, buat sedikit saja. Buat sedikit saja untuk rakyat ni pun. Dah lah kau bagi kat orang bujang RM100. Apa berjadahnya kau ingat orang bujang tak belanja ke? Kau ingat orang bujang, orang muda ni semua tak perlu bagi mak bapak dia duit ke? Kau ingat dia orang tak perlu bagi isteri dia orang ni keluarga dia orang duit tiap-tiap bulan ke? Kan? Mungkin orang bujang belum kahwin. Betul tak? Tetapi mereka still kena makan. Kalau yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kau tak benarkan dia orang keluar makan, apa kerja dia orang nak buat? Apa kerja dia boleh buat? Dah lah kuasa menentukan siapa boleh cari rezeki ni, kamu yang menentukan. Dan kalau kamu menentukan tu, kamu lakukan secara adil, tak apa. Kita tak ada masalah. Ini masalahnya kilang Carlsberg di Shah Alam. Boleh pula Azmin luluskan. Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan kata tak boleh. Kan? Tapi menteri yang lebih besar daripada Menteri Pertahanan, Timbalan Perdana Menteri, yang merupakan Perdana Menteri sebenar negara ni, tokoh semburit negara, dia pula boleh kata boleh pula. Macam mana mabuk setiap malam tu dah dikira sebagai essential services? So kalau nak kira, okey, katalah Azmin mengambil kira soal orang stres nak kena minum. Mana dia tahu tu? Tak, mungkin dia lebih faham, kan? Kita tak faham, Okey, katalah orang stres nak kena minum. Habis kenapa kau tak buka orang nak main golf? Yalah. Kenapa kau tak buka orang nak main badminton? Seorang hujung sana, seorang hujung sini, tak boleh main. Itu pun boleh hilang stres juga. So kalau nak buat, kena adil. Kau nak benarkan orang minum arak, okey, kena adil. Kau benarkan orang yang tak minum arak, macam kita tak minum arak, kan? Kita nak release tension, release stress. Takkan kita nak pergi minum air ketum? Betul tak? Betul. Pagilah kita pukul bola badminton ke, bola golf ke, nak main bola dah tak boleh dah bro, badan dah terlebih berat. Betul tak? Ada orang nak hilang stres minum air batu tu, ais batu, ais. Oh, itu ais lain. Itu ais lain. Air Itu batu. minum ais yang memeningkan kepala. Bukan hilang stres. Itu bukan boleh menghilangkan stres saja. Boleh menambahkan stres pun ada juga. Kan? Sama juga dengan kilang Carlsberg ni. Ya. Bukan semua stres boleh dihilangkan dengan meminum arak. Dia boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan. Kan? Kau main golf contohnya, main badminton, tak kacau kan? Tapi kalau kau mabuk, kau drive, kau akan menyebabkan kecelakaan jalan raya. Kan? Put aside lah, betul lah Islam mengharamkan. Kan? Tapi agama lain tak mengharamkan ke? Mungkin dia nak kejar cukai arak tu. Tak kira lah nak kejar apa pun, kau dah benarkan perjudian. Tak tahulah ni, Genting buka. Tak tahu itu buka Itu hari buka, PKP buka. Tapi pelancongan lah. Sekarang ni tak tahu lah. Baru ni ada orang komplain pasal bas pergi ke Genting. Betul lah. Sekarang ni, kenapa terlalu berkuasa sangat Azmin Ali ni? Itu dia persoalan kita. Bukankah setiap kementerian itu lebih faham tentang badan-badan aktiviti perniagaan, aktiviti ekonomi yang berada di bawah kementerian masing-masing? Kenapa semua centralized? Azmin je ada kuasa meluluskan.
Kenapa? Adakah mereka buat duit dengan kaedah meluluskan industri-industri tertentu? Boleh dapat sumbangan dana untuk parti ke? Dia perlu jawab benda ni. Kita nak tahu. Kita tak tuduh. Kita nak tahu apa sebab. Berapa? 95,140. Ha? 95,142 Syarikat boleh. syarikat yang telah pun mendapat kelulusan untuk beroperasi. Adakah semuanya essential services? Sedangkan ada setengah-setengah orang, contohnya kawan-kawan kita, orang muda yang dah hilang kerja dan sebagainya. Mereka digalakkan oleh kerajaan sebelum ni untuk menceburi bidang online business. Tapi bisnes mereka ni walaupun online tak terlibat dengan apa ni, tak terlibat dengan face to face contact dan sebagainya. Tetapi nak mendapatkan stok, ada stok-stok yang bukan dalam kategori essential services. So bila orang buat order, mereka pun tak boleh deliver. Betul tak? Betul. So macam mana? Apa nasib dia orang ni? Itu sebab benda ni kena fikir. Dan orang yang boleh fikir, orang yang lebih boleh membuat justifikasi sama ada sesuatu jenis perniagaan itu boleh beroperasi ataupun tidak. Bukankah lebih baik setiap kementerian itu sendiri yang menentukan seperti mana yang diputuskan sebelumnya? Kenapa tiba-tiba dia orang patah balik? Mana mampu dalam masa 1 hari, besok dah nak lockdown, hari semalam baru buat keputusan, patah balik beri pada Azmi. Cuba kau bayangkan, boleh ke kementerian BT ni buat keputusan? Dia boleh lulus sampai 95,000 syarikat ni pun aku pelik. Berapa ratus orang kaki tangan yang proses benda ni? Dan adakah 100 lebih ataupun berapa ratus kaki tangan yang proses benda ni, mereka semua aware bisnes apa yang betul-betul essential, yang mana tak betul, tak perlu ada, kan? Kena ingat benda tu, kan? Tapi semalam ada tular satu apa ni, kelulusan yang tarikh ni pada bulan Mei gitu. So Maknanya dia dah buat dulu kelulusan sebelum penerima jalan. sebelum ni memang di bawah BT. So itu kelulusan yang sebelum ni. Tak, just Apa yang itu kita tak payah jadikan isu. tak payah isu lah tu, Memang sebelum ni bawah BT. Memang sebelum ni bawah BT. So mungkin keputusan tu diberikan, kelulusan tu sebelum hari semalamnya keputusan tu. Sebab sepatutnya memang sampai 31 bulan Mei. Lepas tu surat daripada MITI semua tak boleh pakai. Okey, soalan lain. Okey. Apa ni, tak sikit lagi moratorium tu. Bila M40 pun tak dapat tu. M40 totally tak dapat lah. Tak Tapi diorang tetap kena bayar tu. Tak, maksudnya sama je lah. Kalau yang di M40 yang hilang pekerjaan ni macam mana tu? Bagi saya tindakan